Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila ashabihi wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin amin amin. Yang dimuliakan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita nak mulakan perbincangan kita dengan satu persoalan. Soalannya begini. Ketika kita menghadiri solat berjamaah di surau ataupun di masjid, ya, terutamanya bagi muslimin jemaah lelaki, kita lihat ada ruang kosong di saf hadapan, dan ada juga orang yang berada di saf yang kedua dan seterusnya. Apa tindakan yang kita lakukan semasa itu? Apa yang kita buat? Kita lihat ada ruang kosong di depan. Kita ingatkan dulu, kita bincangkan bagaimana pahala yang sangat besar kepada mereka yang menduduki saf paling hadapan, saf yang pertama. Jika manusia tahu kedudukan fadilatnya, manusia sanggup mengundi, mencabut giliran. Dulu kita bayangkan bahawa kalau manusia tahu fadilat ini, surau masjid kena ada biro yang khusus menguruskan giliran azan dan giliran saf pertama. Okey, baik. Kembali kepada soalan tadi. Apa yang kita lakukan? Ada cadangan jawapan. Apa kita buat? Okay. Kita kena penuhkan ke depan kan, betul tak? Okay. Dari sudut siapa nak ke saf depan tu, apa kita buat? Okay, contohnya lah, kita dan ada orang sebelah, dua-dua berada di belakang tempat yang kosong kat depan tu. Apa kita buat? Ya, siapa yang nak pergi depan tu? Yalah, maksudnya okay, depan ni ada ruang kosong, belakang ruang kosong tu ada kita dan lagi seorang kat sebelah kita. Siapa yang nak pergi depan? Okey. Baik. Saya sebenarnya ada satu kaedah fiqh lah yang nak dibawa di sini. Okey, baik. Jawapannya ialah kita kena berebut pergi ke saf depan tu. Kena jadi orang pertama yang ke depan. Dalam situasi ibadah, tidak ada istilah mendahului orang lain. Dalam ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mengutamakan orang lain. Kita sendiri yang kena ke depan, berebut ke depan. Okay, baik. Ini adalah kaedah yang disusun oleh fuqaha Islam. Ya, kalau kita mengaji usul al-fiqh dan juga qawaidul fiqhiyah ataupun qawaid fiqhiyah, ulama menyatakan al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Dalam perkara-perkara ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digalakkan. Makruh hukumnya jika kita mengutamakan orang lain. Namun dalam urusan-urusan lain,
disukai kalau kita mengutamakan orang lain. Contohnya dalam lift, kita mengutamakan orang lain untuk masuk ke dalam, mengutamakan orang lain berada di tempat duduk dalam LRT, MRT dan seumpamanya. Dalam hal-hal selain itu disukai kalau kita mengutamakan orang lain. Al-ithar, ya, hamzah ya tha alif ra, ithar, kita mengutamakan orang lain. Namun dalam perkara-perkara ibadah makruh hukumnya kita mengutamakan orang lain. Kerana apa? Kita nak memuliakan perintah Allah, membesarkan, menta'zimkan perintah Allah, ibadah kepada Allah. Maka kena ada kesungguhan. Setiap daripada kita ni berlumba-lumba nak melaksanakan ibadah tersebut. Tetapi kena ada pemikiran yang logik, rasional juga, ya. Kalau dah memang ada ruang sikit sangat, memang tak logik lah, tak masuk akal kalau kita nak sumbat juga masuk ke depan, tak boleh. Sebab itu akan menyebabkan ketidakselesaan juga nanti orang nak solat. Saya pernah perhatikan perkara ini. Saya tidak sebutkan di mana tempatnya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi suatu bentuk ghibah, tetapi tujuannya membuka fikiran kita untuk mendidik. Memang betul kita berusaha bersungguh-sungguh nak melakukan ibadah, nak merebut saf di hadapan. Tapi masalahnya sikap kita main lambat. Tapi 20 nak di depan juga, kita langkah orang semua, kita menyempit, nak celih juga masuk. Itu yang salah. Dia nak menyempit juga masuk, dan menyebabkan orang yang memang dah main awal itu di saf hadapan terpaksa bersusah-susah nak solat. Jadi susah nak sujud, jadi susah nak rukuk. Itu kena fikirkan baliklah, ya. Namun selepas ini, kalau kita nampak lah, mungkinlah masyarakat kita orang Melayu ni, kita lemah lembut kan, sopan santun. Dia terkejut lah di semayang itu, tengok kenapa orang pula sangat pisau depan ni, tak bagi orang kat dia kan, tak ada sopan santun kan. Tidak. Dari sudut ini dan sudut ibadah, kita kena berebut nak lakukan. Okay, jadi lepas ni kalau nampak orang tak bagi can kita duduk pisau depan, kena faham lah. Kalau kita mengaji, kita faham, kita tidak, orang kata apa, salah faham. Kan? Dalam hal-hal lain tidak masalah, hal-hal perkara selain al-qurbi, perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ada beberapa persoalan yang lainnya. Contohnya ialah ketika tadi yang saf depan tu memang sentiasa berlaku lah, lazim, insya-Allah akan berlaku. Dalam situasi yang lain, umpamanya ada keterbatasan air, masalah air contohnya, air yang ada untuk wudu terbatas, maka bila ada dah masuk waktu solat, dah wajib dah untuk kita berwudu untuk solat, maka jangan utamakan orang lain. Kita sendiri yang kena mula untuk ambil air itu guna untuk wudu, sebab nak menunaikan perintah Allah yang wajib untuk solat. Okey, baik. Panduan yang diambil oleh ulama ialah dalam surah Al-Hashr ayat 9, ya, yang mana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, mafhum ayat ini, mereka iaitu orang-orang Ansar mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Baru-baru ni kita menyambut menghayati semangat hijrah, bagaimana umat Islam berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Mereka yang berhijrah itu dirujuk sebagai muhajir. Mereka yang di Madinah itu dirujuk sebagai ansar, daripada kalimah nasara, membantu, pembantu. Jadi orang di Madinah ini mereka membantu orang-orang muhajir. Yang mana muhajir ini melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka mengutamakan walaupun orang ansar itu sendiri dalam keadaan memerlukan. Jadi di sini ulama mengambil pemahaman bahawa dalam perkara-perkara ibadah ini makruh kita mendahului orang lain. Baik, itu satu ilmu yang pertama yang dapat kita ambil lah. Dulu masa saya kecil-kecil dulu, saya pernah dengar benda ni. Orang kata apa, kalau dalam ibadah ni makruh kita mendahului orang lain, mengutamakan orang lain. Jadi tak apalah, dengar sajalah.
Tapi alhamdulillah bila dah mengaji ni, jumpa dalil lebih faham, alhamdulillah. Jadi kita satu bentuk ilmu baru yang kita terima malam ini, dan harapanlah insya-Allah lepas ni kalau ada soal depan ni kena berebut duduk di depan. Kalau siapa kata pergi dulu lah duduk depan lah, dia kalah. Dia tak hero lah. Orang yang hero ni dia pergi depan dulu. Dia terus ke depan. Okey, baik. InsyaAllah. Boleh tak? Tadi soalan tu sajalah, format baru lah. Kalau mula ayat standard tu semua dah rasa mengantuk orang-orang, kita buka satu soalan tu, bagi sama-sama fikir satu bentuk pendekatan baru lah. Okay, baik. InsyaAllah, alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelum ini kita melanjutkan perbincangan kita membaca hadis-hadis yang disusun, yang ditulis, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Sebelum ni kita dah nyatakan bahawa ini jasa besar Imam An-Nawawi. Daripada sekalian hadis yang ada, ratusan, ribuan hadis yang ada, puluhan ribu hadis yang ada, Imam An-Nawawi telah memilih 42 hadis ini untuk dijadikan panduan kita, kerana hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis utama yang menjadi panduan kehidupan kita. Baik. Hari ini kita akan teruskan perbincangan kita dengan hadis yang ke-6. Pada pertemuan sebelum ini kita telah sebutkan, namun hari ini kita akan ulas dengan lebih lanjut berkenaan hadis yang ke-6 ini Kita baca balik kita baca balik untuk mengambil barakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya benda yang halal itu jelas, benda yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara mushtabihat, perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak manusia tak tahu hukumnya. Kalau yang halal jelas kita tahu, yang haram jelas kita tahu, yang tengah-tengah tu samar-samar. Banyak manusia tidak tahu. Namun fuqaha kita, ulama kita yang menguasai ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu istinbat hukum, mereka boleh menganalisis perkara-perkara yang memerlukan ijtihad ulama sebagainya, mereka boleh menentukan hukumnya. Baik. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sesiapa yang dia berhati-hati dengan perkara syubhat ini, maka dia telah menjaga agamanya dan maruahnya. Okey, baik. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesiapa yang meletakkan diri dia dalam perkara syubhat, dia meletakkan diri dia dalam perkara haram dengan kefahaman, dia dekat kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Jadi di sini dalam hadis ini diberikan satu bentuk perumpamaan untuk kita mudah faham. Pengembala, pengembala haiwan ternakan, yang mana haiwan-haiwan ternakan ini akan dibawa ke satu kawasan untuk mereka meragut ini apa? Makan lah makan rumput semua dekat kawasan Kuala kan. Okey, baik. Jadi haiwan-haiwan ni perlukan makanan. Jadi pengembala ni bawa untuk makan, dan di sana ada kawasan larangan. Kalau pengembala ini masuk ke kawasan itu, haiwan-haiwan yang terlepas masuk ke situ akan dihukum oleh penguasa ataupun raja di kawasan tersebut kerana kelalaian dia membiarkan haiwan-haiwan ternakan itu masuk ke kawasan larangan. Okay. Pengembala itu akan dihukum. Takkan ada hukum haiwan tu kan. Mereka bukannya
haiwan-haiwan kan yang berakal kan, jadi dihukum kepada pengembala tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Jadi untuk setiap raja itu ada kawasan larangan dia. Okey. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau nak digambarkan kawasan larangan tersebut, bagi Allah taala apa yang dilarang adalah perkara-perkara yang diharamkan. Jelasnya kita kena letak sepadan, benda yang haram ini kita tak boleh masuk. Benda-benda syubhah ini benda-benda yang sama-sama, yang dah dekat-dekat dah dengan perkara-perkara yang haram. Itu sepadan. Baik. Dan di bahagian akhir hadis ini disebutkan tentang perihal hati kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ya. Ketahuilah bahawa dalam hati, dalam jasad kita ni ada satu daging yang mana kalau baik maka baiklah seluruh badan kita, dan kalau tidak baik maka teruklah seluruh tubuh kita. Itulah hati. Dan hati ni hati yang dirujuk sebagai hati nurani, ya. Bukannya hati yang fizikal tersebut. Okey, baik. Jadi di sini, ya, kita lihat komentar sarjana ulama-ulama Islam menyatakan apakah kedudukan hadis ini. Antaranya ialah Imam Abu Dawud menyatakan hadis ini adalah 1/4 daripada agama. Macam mana nak faham? Dalam Islam, perkara-perkara yang melibatkan fiqh ibadah, benda-benda yang kita nak laksanakan. Saya perhatikan tadi surau kita ada kitab Fiqh Al-Manhaji, ya. Terbitan Jakim yang pasukan penterjemah itu diketuai oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Mufti Wilayah Persekutuan, dan saya difahamkan di sini ada mengajikan kitab Fiqh Al-Manhaji. Kalau kita lihat dalam perbincangan fiqh ini ada 4 bahagian utama. Apa dia itu? Iaitu fiqh ibadah, yang mana kita membicarakan soal wudu, solat, puasa dan seterusnya. Kedua ialah fiqh munakahat, melibatkan nikah, cerai, talak dan seumpamanya, perkara-perkara berikut sedemikian. Yang ketiga ialah fiqh muamalat, yang mana yang melibatkan interaksi kita dengan manusia lain. Yang lebih lazim kita fahami perkara-perkara yang melibatkan kewangan, yang melibatkan ekonomi. Macam mana kita nak laksanakan jual beli? Apakah rukun jual beli? Apakah syarat pembelian itu sah? Situasi hari ini dalam kita nak mendapatkan pembiayaan, apakah akad yang dibolehkan? Riba dah jelas haram, ya. Riba an-nasi'ah, riba al-fadl dan seumpama itu diharamkan jelas. Maka ada panduan. Itu muamalat yang ketiga. Yang keempat ialah fiqh jinayah. Pensyarah saya bagi tahu, di Malaysia ni jarang ada surau masjid yang buat kuliah fiqh jinayah. Jarang ada. Kalau ada tu rare lah. Sebab ini satu perbincangan yang agak berat, cerita macam mana hukum hudud, macam mana cerita hukum qisas, macam mana membicarakan ta'zir, ya. Dan kita lihat di Malaysia, situasi ini kita kena fahamkan. Di Malaysia dia ada akta berkenaan dengan mahkamah syariah, yang mana merujuk kepada bidang kuasa jenayah. Dia ada keterbatasannya. Tak boleh hukum jenayah itu melebihi maksimum dia 3 tahun penjara, denda RM5,000 dan 6 kali sebatan. Jadi kita lihat di situ, sungguh pun kita mengamati, menekuni perbincangan fiqh berdasarkan syarahan ulama fuqaha daripada dalil. Umpamanya apa dia? Zina kepada mereka yang telah berkahwin, jika telah terbit, hukumannya bagaimana?
rejam sampai mati. Bagi mereka yang belum lagi berkahwin, hukumannya sebat kan. Bagi yang dah merasa dah berkahwin melakukan zina, hukumannya rejam sampai mati. Ditanam sehingga separuh badan dan direjam dengan batu sampai mati. Dan ada perbincangan ulama melihat kepada kategori itu macam mana. Ada yang pelaksanaan itu tidak boleh ada belas kasihan, kerana mereka telah melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum hudud yang lain, jika telah sabit, telah memenuhi kriteria benda-benda yang dicuri itu yang melebihi kuantiti dia, yang diambil di tempat simpanan yang telah secure, jika telah sabit, dipotong tangan dan seumpamanya. Tetapi dalam konteks di Malaysia, kita Perlembagaan Persekutuan sebagai sumber kuasa yang paling utama, yang tertinggi, maka di situ kita kena faham dan sesuaikan diri kita lah. Dan sebab itulah kebanyakan pemikir dan sarjana melihat dengan enactment yang ada di Malaysia lebih kepada bersifat ta'zir, untuk mencegah dan mendidik. Sebab kita tidak boleh laksanakan hukuman yang melibatkan sebatang 100 kali, kerana telah melebihi peruntukan yang telah dinyatakan dalam akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah. Tidak boleh potong tangan, tidak boleh rejam sampai mati. Namun bagi kita yang belajar agama, kita boleh lihat bila berlakunya benda ini, gerun tak? Bila telah sabit jenayah tersebut. Dan pensyarah saya bagi tahu sebenarnya, walaupun hukum yang dikenakan jenayah-jenayah Islam ini walaupun berat, tetapi nak mensabitkan itu pun teliti, bukan yang mudah-mudah. Tidak boleh bila ada syubhah, bila ada keraguan, bila ada kesalahan dan sebagainya, tak boleh dilaksanakan. Walaupun berat, tetapi nak mensabitkan itu pun prosesnya pun begitu teliti. Nampak tak kan? Betapa telitinya kita kan? Tetapi kalau dilaksanakan perkara tersebut, Masya Allah, memang menggerunkan. Bagaimana kalaulah ini gambaran secara kita wujudkan satu gambaran situasi di sebuah negara yang memang melaksanakan hukum Islam, yang mana penduduknya satu parti Islam sebagainya. Mereka melaksanakan hukum jenayah, hudud umpamanya. Bila telah sabit seorang itu melakukan zina, semua dah dipenuhi dah syarat prosedur sebagainya, memang sabit. Dan apabila nak dilaksanakan hukuman jenayah tersebut, dimaklumkan kepada masyarakat, hadirlah di kawasan Padang ini yang mana akan dilaksanakan hukuman ini. Dan dibawa pesalah itu, ditanam badan separuh, dan dimulakan hukuman tersebut, dilemparkan batu tersebut dilontarkan sampai dia mati. Maka sangat gerun dan kita takkan berani nak cuba. Sama juga bagi kesalahan zina yang belum lagi berkahwin. Bila dilaksanakan sebab itu di khalayak ramai, mewujudkan rasa gerun, orang lain takkan berani nak buat. Sama juga bagi jenayah yang melibatkan kecurian, sariqah yang telah sabit, memang dah teliti, dah penuhi semua prosedur, dilaksanakan hukuman itu, dan lihat tangan yang telah dipotong, maka masyarakat akan jadi gerun, tidak akan berani untuk melaksanakan. Baik, jadi kembali kepada yang tadi itu, salah satunya ialah fiqh muamalat. Dan fiqh muamalat ini melibatkan halal dan haram, dan perkara itu telah dinyatakan dalam hadis ini. Sebab itulah ulama menyatakan hadis ini merupakan 1/4 daripada agama. Imam Abu Dawud juga menyatakan hadis ini merupakan dasar yang agung daripada dasar-dasar syariah, melibatkan halal dan haram. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan telah ijma' ulama bahawa hadis ini banyak faedahnya.
banyak faedah. Baik. Dalam Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menyatakan perkara-perkara yang halal. Sebagaimana surah Al-Ma'idah ayat yang kelima, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Allah Ta'ala menghalalkan makanan yang baik-baik. Dan perkara yang haram pun jelas. Sebagaimana dinyatakan haramnya riba. Lihat di sini ancaman yang dinyatakan, diisytiharkan perang kepada mereka yang melakukan riba. Kena bagi perhatian. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingatkan diri saya juga bahawa alhamdulillah atas usaha segenap lapisan pemimpin kita dan ulama, cendekiawan, ahli politik dan sebagainya yang mengusahakan agar wujudnya perbankan Islam. Kita sangat berterima kasih kepada mereka dan keterusan usaha ini. Hari ini dah tak ada alasan bagi kita untuk tidak memilih perkhidmatan kewangan yang bebas daripada riba. Dah ada alternatif yang halal. Kita kena pilih. Insurans konvensional dibandingkan dengan takaful, maka kena dipilih takaful. Itu dia. Baik. Perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Dan di antaranya adalah perkara yang sama-sama yang syubhat. Baik. Bila sebut halal dan haram ini, kita terbayang apa dia? Apa yang kita terbayang? Pasal makan minum betul tak? Betul tak? Dia terbayang makan minum lah. Masyarakat kita ni kan, subhanallah, kita orang kata apa, kagumlah dengan didikan ya. Sebagaimana masyarakat kita ni, kalau disebut tentang khinzir ni, kita rasa tak boleh terima lah. Tak boleh terima. Saya pernah terbaca lah, tak tahu macam mana betul ke tak ni. Dia kata dari isu yang melibatkan makanan haram khinzir ni, dia kata dia sanggup samuk darah dia tu. Ke tahap tu dia punya ekstrim tu kan. Betapa dia tak suka khinzir ni, sampai ke tahap nak samuk dia punya darah tu. Sertu kan. Ini ungkapan lah secara ataupun kiasan lah, betapa dia tak suka sungguh buat khinzir ni. Tapi rasuah boleh pula. Macam mana? Rasuah pun haram. Bahasa Melayu dia sebut rasuah lah. Kalau bahasa Arab, rasuah. Dulu saya kecil-kecil, saya dulu dengar ceramah kan. Buat penceramah yang sebut rasuah. Salah ni. Kita pun beragak pandai lah kan, budak kecil lagi kan. Rupanya penceramah sebut istilah bahasa Arab rasuah. Rasuah. Ini masyarakat kita. Jadi bila sebut halal haram ni, kita duk terbayang banyak bab halal dan haram. Bab halal dan haram. Sebenarnya benda ini meliputi segenap aspek kehidupan kita. Halal dan haram. Percakapan kita. Insya-Allah siapa tak suka sembang? Abang kan? Semua orang suka sembang, betul tak? Bercakap semua orang suka, betul tak? Itu salah satu cara. Kalau psikologi ni, itu salah satu cara kita nak restructure balik lah. Kadang-kadang kita bersambut kan, fikiran kita sambut. Bila kita mula bercakap, kita dah boleh mula organize dah keserabutan tersebut. Bercakap ni pun meluahkan apa yang terpendam. Banyak faedah bercakap ni. Kena ingat, bercakap ni pun ada panduannya, halal dan haram. Yang mana halal, yang mana haram, yang mana sama-sama. Bercakap yang halal ni macam mana? Kita bercakap benda yang betul, benda yang fakta, benda yang baik, pujian yang baik. Cakap yang haram macam mana? Caci maki,
fitnah. 4, minta maaf cakap, suatu perkara yang perlu dibaiki dalam masyarakat kita juga adalah dalam aspek politik kepartian. Kalau kita ada sensitiviti yang halus, kita tak akan rasa seronok. Kalau ada ceramah-ceramah yang lebih kepada memburukkan lawan, fitnah sana sini, mencaci, menghina fizikal. Fizikal tak boleh ubah. Boleh kau nak ubah fizikal kan? Kalau Allah Ta'ala dah cipta ketinggiannya sebegitu, jenis rambutnya sebegitu, boleh ubah. Tuhan nak cipta dah, kenapa nak hina? Kalau betul kita hebat berpolitik, kenapa kita nak hina benda yang memang tak boleh ubah dah? Kalau kita mengkritik idea, polisi, tak mengapa itu boleh diubah. Itu dia. Itu kita kena dah kena mula berhijrah masyarakat kita. Kena ke arah kematangan dalam berpolitik. Kita nak mencari perkara yang terbaik untuk kebaikan negara. Kita bincangkan idea polisi, apa yang kita nak tawarkan. Bukannya kita nak sibuk dengan mencaci maki, mencarut perkataan-perkataan lucah, fitnah, menjatuhkan lawan. Itu bukan caranya, ya. Dalam khutbah yang sebelum ini, ya, minggu yang lepas, kalau di UKM itu memang khatib membacakan peringatan berkenaan dengan perkara-perkara yang hangat semasa pilihan raya negeri, ya. Antaranya digariskan bahawa dalam berkempen tidak boleh bergerak sedemikian. Kita ada batasan. Baik. Kembali kepada apa yang kita bincangkan. Bercakap pun ada perkara batasan, halal dan haram dan syubhat. Perkara yang haram antaranya fitnah. Fitnah ni benda yang tak betul yang kita reka. Mengumpat macam mana? Mengumpat benda yang betul ke benda yang tak betul? Mengumpat ni benda yang betul, bukannya fitnah. Fitnah ni benda tak betul. Dia dah mengumpat, ni benda betul ni, saya mengumpat ni, betul ni, memang mengumpat tu betul. Tetapi kita telah bercakap benda yang menjatuhkan maruahnya, yang mana dia sendiri, kalau dia tahu dia berada sekali dalam tempat tersebut, dia tak suka. Itu mengumpat, riba. Ya, riba. Namun ada pengecualiannya lah, yang dibolehkan untuk kita mengumpat atau meribah. Umpamanya saksi yang berada di hadapan hakim nak menyatakan kesaksian dia, maka dibolehkan ribah tersebut. Itu dia. Maka jelas kita bercakap pun ada yang halal dan ada yang haram. Yang tengah-tengah ni yang syubhat. Kita dengar cerita hearsay, cerita berlegar-legar, dia ni buat benda-benda sekian-sekian. Kita tidak ada kepastian, tidak ada verification, authentication, ya. Maka di situ dah tergolong sebagai perkara yang syubhat. Ini syubhat dalam percakapan kita. Maka kena berhati-hati. Jika kita warak, kita akan KIV, tak akan sentuh bab tersebut sebab tidak ada kepastian. Kena KIV. Itu perkara syubhat dari segi percakapan. Sama juga mesej-mesej yang kita terima. Kalau nak difahamkan, contoh yang mudah, kalau yang dikatakan halal ini, mesej yang halal ini dikeluarkan melalui saluran yang rasmi. Kalau berkenaan contohnya keputusan bila nak raya, kan, keluar daripada penyimpan mohor-mohor besar, kan, itu statement yang rasmi, ya. Itu sah, yang halal. Kalau yang sama-sama ni kita tak tahu sumbernya macam mana. Jadi kalau kita dapat berita sedemikian, jangan cepat-cepat kita react, kita forward dan seumpamanya. Kita kena warak. Kita kena usahakan perkara-perkara yang warak. Baik. Syubhat. Baik. Bila bincang pasal halal, haram dan syubhat, dia ada kaitan dengan warak. Warak. Apa beza alim dengan warak? Masyarakat kita biasa, kan? Betul tak? Alim dengan warak.
Siapa tahu beza yang lebih jelas antara alim dengan wara'? Tahu? Kan sama je. Kalau kita lihat orang ni, dia menzahirkan komitmen dia beradab, berakhlak, beribadah, masyarakat kita lebih merujuk sebagai alim. Tidak ada masalah. Kalau dia alim, dia mengetahui, dia berilmu, dia akan mengamalkan. Namun dari segi perilaku ini, kalau lebih menjaga diri, tak buat benda yang haram, itu lebih kepada wara'. Wara'. Baik. Mengapa wara' ini kita akan sebutkan bila bincang pasal halal, haram dan syubhat? Kerana mereka yang wara' ini, benda yang haram memang dah jelas, dia akan jauhkan diri dia. Itu sempadan yang jelas. Kalau nak buat analogi hari ni, kawat besi yang sangat tinggi lah, kat sepadan yang satu hari kan, ataupun tembok besar Cina, no go. No go. Kita buat perumpamaan, ada tentera yang jaga sepadan, siapa lepas border tu kena tembak mati terus. Ataupun pagar elektrik, sentuh je pagar tu memang mati terus lah. Kena samak karan kan. Itu nak buat analogi. Yang haram memang kita takkan duk fikir, takkan cuba nak sampai ke situ. Baik. Dan orang yang wara' ini, semakin mereka wara', benda yang halal itu pun dia akan tinggalkan, kerana dia takut boleh menjerumuskan diri dia kepada yang haram. Macam mana nak faham benda ni? Hari ini kita lihat ada pelbagai jenis pelaburan yang ditawarkan. Dan kita lihat dalam perbincangan secara ilmiahnya, ada yang kesepakatan menyatakan pelaburan ini haram. Ada yang kes-kes tertentu ada perbezaan. Ada sarjana menyatakan dengan hujahnya pelaburan ini ada unsur haram. Dia tak bersetuju untuk menyatakan secara pasti halal. Jadi ada perbezaan pendapat. Ada sarjana yang menyatakan halal. Maka di situ status pelaburan itu ada halal dan haram. Dan dia tak ambil benda itu sebab dia takut boleh menjerumuskan diri dia kepada haram. Itu menggambarkan wara'. Saya difahamkan Al-Imam An-Nawawi diceritakan tidak makan buah-buahan yang diambil, yang ditanam di satu kawasan tanah, kerana di situ ada keraguan bagaimana status pemilikan tanah tersebut. Jadi ulama-ulama kita ini menjaga sangat bab-bab halal, haram dan syubhat. Sebab apa kita lihat di sini, di hujung hadis ini menceritakan tentang keadaan hati. Kerana benda halal, haram, syubhat ini akan memberikan kesan kepada hati kita. Dan hati kita ni adalah raja, akan memberikan kesan kepada seluruh perbuatan. Kalau makan yang haram, akan membuahkan hasil kemalasan beribadah, suka buat benda yang dosa. Kalau makan benda yang halal, insya-Allah mudah untuk beribadah, dan kesan-kesan baik yang seterusnya. Itu sebab itu dijaga dengan teliti, sebab ada kaitan dengan hati. Dan hati ni juga, tuan-tuan dan puan sekalian, peringatan semualah pada semua. Apa yang ada dalam hati kita ini akan terbukti, akan dikeluarkan dalam bentuk percakapan dan perbuatan kita. Kalau hati kita dikotor, cakap pun nanti akan kotor. Kalau hati ini penuh dengan benda-benda toksik, bila bekerja nanti di tempat kerja dia akan toksik. Kita ada saluran maklum balas, constructive feedback, dengan tujuan kita nak membaiki keadaan. Bukannya kita nak menghentam dan menghina, meruntuhkan potensi orang lain. Kononnya nak bagi feedback, tetapi dia hentam sungguh-sungguh. Dia cerita keburukan rakan sekerja semasa kawan tu tak ada. Kalau hang berani, hang ceritalah masa dia ada sekali. Bolehlah dia defend. Ni hang duk komen dia masa dia tak ada. Tak hero lah. Bantai dia masa dia tak ada.
Kan, dia tak boleh nak defend. Itu dia. Kan? Sebaliknya, keadaan hati kita akan menggambarkan ya. Dalaman kita akan dizahirkan perbuatan kita. Percakapan kita macam mana. Itu dah ya. Baik. Jadi kita lihat di sini, kita rangkumkan balik bagaimana hadis ini menceritakan tentang halal, haram, syubhat. Dan kita sebutkan tentang sikap warak. Warak ini akan memberikan kesan kepada keadaan hati kita, sebab di hadis ini juga menyebutkan tentang keadaan hati, yang mana akan memberikan kesan daripada apa yang kita makan. Ya. Dan sebelum kita tangguhkan ya perbincangan pada malam ini, suka untuk saya bawa ya antara contoh yang saya pernah tahu lah ya, salah seorang ilmuwan Islam kita yang di Malaysia lah ya, bagaimana beliau almarhum sangat bersungguh untuk menuntut ilmu. Makanannya apa dia? Saya tahu pun saya rasa terkejut juga. Makanan dia, kalau tidak silap saya, dia makan nasi, sayur tu dia letak tomato kalau tidak silap, dengan telur rebus. Itu dia yang dia makan setiap hari. Dan kalau kita lihat secara gizi pemakanan tersebut dah merangkumi karbohidrat, sayur dan protein kan, telur kan. Itu yang dia makan. Dan dia sibuk dengan pengajian. Dan kita lihat pada pemakanan dia tu kan, telur kan, nasi dengan sayur tomato kan, di situ dah settle dah bab syubhah di segi sembelihan. Ada tak kena sembelih telur? Tak ada. Ada tak kena sembelih sayur? Tak ada. Ada tak kena sembelih beras? Tak ada. Itu dah settle dah. Fikiran dah ada settle dah. Bab makan ni, input dia tu dah jelas dah. Bab syubhah sembelihan ni dah settle dah. Dia dah boleh fokus dah. Okay. Dan insya-Allah di Malaysia, kita yakin dengan credibility agensi penguasa halal pada peringkat JAKIM dan peringkat negeri. Namun tidak dinafikan ada perkara-perkara yang boleh dibaiki lagi. Dan baru-baru ni ada tular isu ayam tepuk kan, betul tak? Ayam tepuk kan berjumpa dekat ada kan? Ayam tepuk kan, itu memang dah jelas lah. Macam mana sembelih tepuk? Macam mana sembelih tiba-tiba ada tepuk? Kan? Tidak dinafikan lah, memang ada perkara-perkara yang boleh diperkasakan lagi. Tetapi kita yakin dengan kedudukan agensi-agensi pengurusan halal ini. Dan kita sebagai rakyat mata-mata kena salurkan hal tu kan, kalau kita jumpa kan. Dan sebelum saya datang sini pun saya buat ulang kaji berkenaan halal dan haram ini. Betul kita warak dan sebagainya, tetapi jangan sampai kita was-was. Saya sorong sangat ceramah tu bagi analogi yang mudah. Jangan kita terlalu nak was-was halal haram ni sampai di tahap pergi kedai makan tu, kita cek dengan manager tu, siapa supplier ayam ni, bagi tahu. Dah tahu syarikat tu, kita pergi pula dekat tempat sembelihan dia, nak tengok sendiri ayam tu sembelih macam mana. Kalau saya tak boleh hadir, saya nak tengok Facebook live sembelih macam mana. Tak boleh sampai ke tahap tu kan. Itu dia kan. Jadi kena ada keseimbangan, ada peraturan syaraknya. Ya. Jangan terlalu ekstrim sebab nanti akan memberatkan kita. Akhir sekali dia makan benda yang tak perlu sembelih lah. Kan apa dia? Kalau dia terlalu was-was berkenaan sembelihan kan, dia makan ni lah sayuran, ikan tak perlu sembelih, betul tak? Ada kena sembelih ikan, tak kan? Sotong lah semua kan. Dia makan macam tu lah kalau dia terlalu was-was. Baik. Itulah sahaja ya perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita ya. Sebenarnya banyak lagi nak dibincangkan, nak dibicarakan ya, sebab kita lihat perkara-perkara ini menjadi panduan kepada kita dalam aspek kehidupan.
Jadi ingat balik apa yang kita bincangkan sebelum ini, apa yang selalu dikempenkan. Kita bila hadir majlis ilmu ini, kena ingat bukan tujuan kita ni suka-suka nak membanyakkan pendengaran terhadap ilmu. Mendengar ilmu, menyukai ilmu, insya-Allah fadilatnya besar, pahalanya besar. Tetapi kita kena cuba untuk faham ilmu tersebut dan aplikasi dalam hidup kita. Minggu lepas saya tanya lagi lah, tips yang diberikan oleh salah seorang jemaah kita. Kalau tak mau bagi slipper hilang macam mana? Letak jauh-jauh. Letak jauh-jauh. Dan saja yang bagi tips kan, betul? Sebab kalau slipper yang sama, syubhah tu. Kalau kita tak letak tanda yang sama. Saya perasan lah, sebab saya pun beli slipper yang sonok kadang-kadang dekat kedai yang sekian kedai kan. Selesa tau. Bila pergi masjid surau, ramai juga beli jenama ni. Jadi syubhah pula dengan saya. Jadi apa yang saya buat, saya akan ada banyak cara lah. Antara cara yang saya pernah buat, saya cuba kikis sikit lah dekat bahagian slipper tu. Bila saya nak verify nanti, saya nampak slipper jenama tu ada kesan kikisan dekat slipper tu. Saya tahu ini slipper saya. Kalau lebih sistematik, buat barcode barcode QR code, letak kabel ke, itu cara lain lah, masing-masing lah, taktik masing-masing. Sebab kita nak mengamalkan hadis ni, halal, haram, syubhah. Nak jelas, ini slipper saya, ada tanda, memang saya sah. Orang ni takkan buat cara macam saya. Ada barcode ke, QR code ke, semua tu masing-masing terpilih. Tapi kita nak jelas, slipper ini tidak ada syubhah. Takut-takut kita menzalimi hak orang lain, kita ambil hak orang lain. Slipper jenis yang sama, model yang sama, jenama sama, tetapi milik orang lain. Takut kita menzalimi hak orang lain. Maka itu dia. Dan kena ingat, setiap majlis ilmu kita hadir, kalau boleh, paling tidak pun ambil satu pengajaran yang kita nak amalkan dalam hidup kita. Malam ini kita bicara tentang warak dan seumpamanya. Mudah-mudahan salah satu daripadanya dapat kita ambil dan amalkan dalam hidup kita. InsyaAllah itu sahaja yang dapat disampaikan pada malam ini. Saya sekadar peminat ilmu yang memanjangkan ilmu-ilmu daripada guru-guru kita. Saya sendiri pun tak banyak tahu. Saya sendiri pun masih lagi belajar. Saya cuma sekadar memanjangkan. Istilah dia macam postman lah. Saya tolong sampaikan ilmu-ilmu dulu kita. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Kita tangguhkan dengan bacaan doa yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.